الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكمالك وعدد لكماله سبحانك يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إني آمنت بربكم فاسمعون اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والفحشاء واحفظنا يا الله واحفظنا يا الله واحفظنا يا الله أنت خير الحافظين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك وعنايتك آمين ثم أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penonton muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bersama dengan kita malam ni, semoga Allah taala rahmati umur hidup kita. Allah berkat, murahkan rezeki dan Allah membagikan pahala yang begitu banyak, supaya moga-moga pahala yang Allah bagi kepada kita ini jadi teman ataupun jadi penolong, boleh manfaat kemudian setelah daripada kematian kita. Mana-mana yang bersama dengan kita pada malam ni, utama sekali tolong jelaskan suara jelas kedok, tolong confirm sikit, utama sekali. Dan yang keduanya, kita buat semacam mana biasalah. Bila kita berada dalam perkara yang baik, bukan sekadar kita dok nak baik, bahkan kita nak saudara mara kita, sahabat handai kita dapat kebaikan balas mana yang kita dapat. Bagaimana sabda Nabi SAW, man dalla 'alal khair mislu ajri fa'ilih. Siapa dia tunjuk barang kebaikan, perkara baik kepada saudara dia ataupun kepada siapa-siapa pun, maka kebaikan dia akan gandakan. Kebaikan dia tu akan diganda hak dia buat suku. Dan sabab orang lain boleh buat baik melalui sabab dia, itu pun satu pahala pula di sisi Allah.
Maka kita supportulah malam ni, dan malam mana-mana hak kita lepas mari tu maklum dah bagi kita. Bila kita berada dalam majlis ilmu dengan secara live, bukan sekadar kita dak nak dengar, bukan sekadar kita dak nak tengok, bahkan kita nak wiratik saudara kita tengok melalui kita share. Bahasa putih kata klik button share. Ya sebelah lik kanan tu ke. Sebelah lik kanan hak mana duk tengok dalam Facebook, kita tag sebelah lik kanan dia buat share tu. Tu yang naik di atas. Bila yang naik di atas ni kita tengok kalau ada hak bulat tu share selalu dah. Kadang-kadang ya ada pala orang, kadang-kadang ya ada ibu koci. Kalau ibu koci tu untuk kita ya. Dalam Facebook kita bila kita tekan share ya naik dulu belum pada kita nak confirm. Belum pada kita nak sebar lagi kata ya kita pilih dulu share ni untuk kita ataupun untuk kawan sekawan kita dalam Facebook atau public. Public ni untuk semua boleh tengok. Maka kita nak sebar dengan secara public, kita tukar di atas ni sekali lagi. Hak tepat pala orang, hak tepat ibu koci, hak tepat bulat tu. Hak bulat tu kita nak supaya bukan sekadar kita dak bahkan dunia. Boleh tengok perkara-perkara yang baik, boleh dengar perkara-perkara manfaat. Mintalah kepada saudara kita yang mana bersama dengan kita lebih kurang 80 orang ni, sama-sama kita share, like and share, follow lagi, supaya kita boleh dengar manfaat, boleh kita ambil perkara-perkara yang baik. Paling-paling kurang dapat ambil tazkirah, dapat ambil boleh kita renung fikir dalam hidup kita. Kerana hidup kita ni tidak panjang. Ini maklum dah bagi kita. Hidup kita tidak panjang. Kita duduk di dunia ni perjalanan yang sangat sikat sangat. Kalau berbanding dengan umat Nabi dulu, kalau Nabi dulu umur panjang, umat Nabi dulu umur lanjut. Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Nuh tu panjang. Riwayat kata Nabi Nuh ni umur dia dalam berdakwah 950 tahun. Walau umur tu umur untuk jawapan dia masa dia jadi nabi, belum dia jadi nabi berapa puluh tahun, berapa beratus tahun tak tahu umur dia jadi nabi 950 tahun. Belum pada dilatih jadi nabi tak tahu berapa ratus tahun. Makna panjang umat Nabi dulu tu umur panjang. Tak apalah, kita umat Nabi akhir zaman, umat Nabi SAW ni umur tak panjang. Amaru ummati bainas sittin wa sab'in. Umur umatku Nabi kata antara 60 70. Kalau banding dengan umat Nabi dulu, pandaklah. Maka kita ambil lah kesempatan ni, ruang ni, yang Allah Ta'ala gandakan pahala-pahala kita ni dengan perkara yang baik. Paling kurang dalam hidup kita sehari-hari 24 jam, kita ambil paling tak ada sejam untuk dengar perkara agama, untuk dengar tazkirah, dengarkan perkara yang ingat kita kepada mati, ingat pada Allah, ingat pada akhirat, ingat kepada satu hari kita kena jumpa dengan Allah, kena timbang amalan-amalan. Kita dengar hadis dah. Malam kita dengar satu hadis hak panas-panas malam kita dengar ni. Berkenaan dengan tajuk gapo hak mana bersama dengan kita semalam, cuba kita ulang klik peringatan hak kita ngaji malam ni, apa tajuk kita ngaji malam. Nak tahu hak bersama dengan kita semalam lah, hak bersama dengan kita semalam, hak baru masuk malam ni, ahlan wa sahlan. Selamat kita berkenalan malam ni. Nak katakan hak baru masuk dah, hak baru masuk, selamat kita berkenalan, berjumpa. Hak mana hak duk dengar dah 3 malam dah, 4 malam dah, cuba kita nak tanya hak semalam, nak tahu atau ingat ke tak ingat apa tajuk hadis kita ngaji semalam. Mana boleh jawab dah weh, tajuk gapo hadis hak kita ngaji semalam? Cuba jawab. Sore tak apa dah, dalam ramai-ramai nak tahu kata ingat ke tak ingat. Gitu. Tak apalah kalau tak ada jawab pun tak ada apa, cuma kita sebutlah malam tajuk kita ngaji, siapakah orang yang muflis? Siapa dia orang yang bankrupt, orang yang orang panggil kata lom lalai. Sia kata deh, lom lalai, orang jeng. Siapa dia? Malam kita bahas panjang tentang dengan hadis orang yang muflis, orang yang jeng, bankrupt ialah orang yang mati di akhirat sana. Dia bawa macam-macam pahala maya, pahala puasa, pahala haji, pahala zakat, pahala sedekah, pahala tolong ibu bapa, pahala buat baik dengan saudara mara, pahala dia beri pertolongan kepada anak yatim, pahala dia berzikir, berselawat, macam-macam pahala. Tapi bila siapa di dapat mizan, dia kena bagi kepada orang yang dia buat zalim, dia orang sakut di dunia ni, tak ada minta maaf. Tu hak malam kita ngaji dah.
tentang dengan hadis orang yang muflis. Inilah perkara yang perlu kita bubuh dalam jiwa kita. Tiap-tiap hari adalah hak malam lagi, hak siang hari ada juga kita duk dengar dah. Macam-macam babo kita duk dengar molek lah ni. Macam-macam babo, ada ustaz, ada tuan guru, ada acan. Hak kita duk dengar pengajaran daripada ustaz kita duk sampaikan tu, ambillah manfaat. Kita dengar ada azam ada. Tiap-tiap kali dengar ni, ingatlah hak ni pesan ni, bahkan kita duk pesan sok-sok dah, tak apalah pesan sok pun kita pesan lah. Moga-moga dengan pesan ni yang acak kali terkemah, tertanam dalam hati kita. Tiap-tiap kali kita dengar perkara agama, ada cita-cita kita ataupun niat azam kita, aku ni ya Allah dengar perkara agama malam ni, aku cita-cita hak mana aku boleh buat, aku nak buat ya Allah. Hak mana perkara mung suruh tinggal, aku nak menjauhi ya Allah. Hak mana perkara yang menggalakkan, balah mana amalan sunat, perkara ni sunat walaupun kita tak buat, tak berdosa, tapi adalah perkara ni perkara yang digalakkan, aku nak amal juga ya Allah. Ini orang panggil kata ada azam. Tiap-tiap kali kita dengar agama, tak kira lah dengan rupa tazkirah, dengan rupa baca kitab, rupa tausiah, ataupun dengan rupa nasihat pandok-pandok. Tiap-tiap kali kita dengar, kita ada azam dalam hati kita, aku nak buat kalau perkara kena buat, aku nak tinggal kalau perkara tu perkara haram, perkara dosa, perkara deraka. Begitulah. Tiap-tiap kali kita dengar nak masuk dalam pengajian, ada cita dah, ada niat dalam hati kita, azam putus. Segala perkara hak agama suruh buat, agama suruh tinggal, insya-Allah aku nak buat. Atas kadar kemampuan aku, biqadari qadar kita kuasa. Tuhan tak paksa kita, malaikat perkara hak kita gerak tanggung. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak paksa seseorang, malaikat perkara hak Allah paksa tu perkara yang padat dengan orang kita, dengan tubuh badan kita. Tengok bangun pagi semaya subuh 2 rakaat. 2 rakaat ya. Kalau Allah Taala kata bangun pagi kena pergi khabar bukit dah. Pergi dah khabar bukit. Susahlah kita. Bangun pagi kena pergi buat gotu, kena pergi buat ni hak berat-berat. Oh teruklah. Ni bangun pagi ambil air semaya 2 rakaat ayo. Kalau Allah Taala kata bangun pagi kena semaya 300 rakaat, jeng kita. Ni nak Allah ya kenal kita, moga dia menjadi kita, dia buat kita. Ni Allah Taala paksa atas kita perkara hak rak kita tanggung. Oleh itu saudara-saudari muslimin muslimat, para penonton yang berada di mana saja bersama dengan kita malam ni, lebih kurang 170 orang lebih ni, pakak-pakak sebalah utama kali bukan sekadar kita dak. Jangan kita menjadikan orang yang pentingkan diri, nampak asaku boleh lah, asaku boleh, aku comel, apalah orang lain ikut dia situ, ya tak boleh lah mana, ya tak sebaik, ya nak jadi mana ikut dia situ. Jangan menjadikan gitu. Islam tak hajar kita begitu. Islam hajar bukan sekadar kita dak nak baik, bahkan saudara kita pun nak dapat kebaikan, balas mana kita dapat melalui kata kita dengarkan kuliah malam ni, dengarkan ilmu agama malam ni, bukan sekadar aku dak nak dengar, bahkan aku nak adik aku dengar, nak saudara aku dengar, nak jiran rumah aku dengar, nak sahabat aku dengar, ataupun sains-sains aku dalam Facebook hot lain boleh dengar katik, boleh tengok katik. Begitulah. Moga-moga Allah Ta'ala beri keberkatan dalam hidup kita. Allah balas yang begitu banyak pahala untuk kita nak bekal, nak menuju ke satu negeri, kita panggil negeri akhirat, insya-Allah. Amin. Lalu tu masuk dalam pengajian kita, tak lewatkan masa. Malam ni kita nak hubung hadis yang ke-6. Mana-mana yang ada kita 40 hadis penawar hati, boleh kita menadah. Boleh kita termasuk kita dalam orang yang muta'allim. Nabi kata kun aliman atau muta'alliman. Kalau kita ada kitab di rumah, boleh kita nadah tengok di muka 28. Boleh kita masuk, kita ni dalam golongan muta'alliman. Gitu. Kalau tak ada kitab, tak ada apalah, tak ada kitab, kita masuk dalam golongan mustami'an, orang juru dengar dengan perhati, dengan kita ada nak kepada kebaikan, insya-Allah dapat kebaikan dengan kita ambil masa untuk dengar benda-benda baik ni deh. Hadis yang kelima, qala al-musannif rahimahullahu taala,
wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Hadis yang kelima, hadis yang ke-6, malam yang kelima dah. Malam ni hadis yang ke-6 dah. Di atas nama tajuk bagaimana kita akan menghadapi sakaratul maut. Allah. Ni tajuk ni. Tajuk ni berat dah ni. Balah mana kita akan menghadapi dengan sakaratul maut. Yang kita semua tiap-tiap orang nak lari tak lepas, mesti kita kena temu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernafas, yang bernyawa, yang mempunyai ruh, mesti kena mengecapi, mesti kena merasai akan mati. Allah semua tak kira asal kata benda tu mempunyai ruh, mesti kena matilah, kita panggil bahasa kita mudah-mudah. Lalu tu kita nak soal sikit. Sedap juga main soal-soal, kita nak soal sikit. Hak mana yang bersama dengan kita malam ni, kalau kita boleh jawab, tolong jawab. Supaya saudara kita saat ni tu boleh tahu, boleh dapat maklumat. Hak Allah Ta'ala kata firman dalam ayat Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa, setiap yang mempunyai ruh, mesti kena kecak, kena rasa dengan kematian. Lalu tu kita nak tanya kata berapa jenis, berapa bahagia, berapa persen makhluk Allah yang mempunyai ruh. Tolong. Mana saudara kita bersama dengan kita malam ni 180 orang, tolong jawab. Berapa jenis makhluk Allah yang mempunyai ruh? Berapa jenis? Tolong jawab. Jawab berapa ya? 10 ke? 20 ke? 3 ke? 2 ke? 1 ke? Nak jumlah dulu. Berapa jumlah? Tolong jawab. Kerana kita soal jawab ni sebab nak tarik perhatian. Kita seorang duk pa sejar sedap juga jenera demo. Berapa jenis? Berapa jenis makhluk Allah yang mempunyai ruh? Cubalah, tak betul pun tak apa. Kalau kita jawab salah pun tak kena kata. Ni ada saudara kita. Apa ni? Imam Barakat. Iman Barakat ni jawab kata 3. Ada hak lain kepada Siti Khadijah, jawab kata 3. Lah mana weh? Hak lain ada kedak nak balas weh, kata bukan 3 tu, jauh hak sebenarnya ada weh nak balas. Ni jawab kata 3 ni, dua-dua orang ni. Ada kak cik kita ni, kak cik halus kita jawab kata Pak. Abang Idris Abdullah jawab kata Pak je ni. Ni jawab ni. Tu mujur ni kita ngaji nak tarik perhatian sebab we ada kongsi kita di dalam ilmu. Abang Fatik apa ni? Ayah baca nama Facebook ni ni. Abang Pak Pating, Patik. Patik. Jawab kata Pak. Abang Zakaria Wani 3 jenis. Kasih halal 2. Tak apa tu. Malah tu orang panggil ada ni pisau Tisande. Tu nama Facebook lah kita baca. Dia jawab Pak je ni. Maka kita nak jawab ni. Kita nak jawab hak sebenar-benarnya makhluk Allah Ta'ala yang mempunyai ruh ialah 4 jenis makhluk. 4 jenis makhluk. Kalau ada orang wang comel deh, baru ada semangat sikit jawab. Siapa dia jawab kena nak wirawang gini-gini. Penuh malah esok dah. Kalau ada rawang sekenok dah. Jawabnya 4 jenis makhluk. Gapo dia 4 tu? Pertama manusia, yang kedua jin, yang ketiga malaikah, dan yang keempat binatang. 4 jenis ni yang mempunyai ruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang lain daripada 4 ni tidak mempunyai ruh, walaupun dipanggil kata hidup. Jangan kata hidup macam mana faham kayu hidup weh, dan bertanah diri bunyi khabar kena air kalah ka hak tahun hak digepak 5 bulan lepas. Apa dah panggil hidup apa juga faham kayu, tapi faham kayu tidak hidup dengan ruh orang panggil. Ada pun hak hidup dengan ruh 4 jenis tak ni. Pertama kita manusia, kita ada mempunyai ruh. Cuma ruh kita ni hakikat balah mana itu wallahu a'lam. Kita tak tahu hakikat ruh kita. Duk balah mana, peseng mana, lagu mana, duduk di bucu mana di tubuh badan kita tak boleh royak. Walaupun ahli sains, ahli wityasat nak kaji tak boleh lagi tentang ruh.
Bukan sekadar ahli wityasat, ilmu banyak setara Nabi SAW yang paling banyak kali, orang yang ilmu paling banyak kali di dunia ni Nabi kita. Setara ilmu banyak setara Nabi jawab tak boleh lagi ruh belah mana hakikat, tak boleh jawab lagi dengan dalil Allah Ta'ala firman dalam ayat Quran ke, orang mari tanya Nabi tentang dengan ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh, Allah suruh jawab lagu mana? Qulir ruh min amri rabbi. Mujawablah Muhammad kepada mereka, ruh itu kerja Allah. Tuhan tak suruh jawab dak kata roh ni gini gitu, duduk situ, baik ni cara hidup dia, makan ni dia gini. Tak. Allah suruh jawab qulir ruh min amri rabbi. Ruh itu adalah kerja Allah, kerja Tuhan. Maknanya apa? Kita qadar kata kita ni boleh tahu kata kita ni ada ruh manusia ni. Begitulah juga jin. Jin ni sejenis makhluk. Allah Subhanahu wa taala menjadikan daripada jenis pucuk api. Adapun syaitan, iblis, Allah menjadi daripada api. Dia waris-waris lah dua ni kalau nak banding ke. Iblis, syaitan, Allah menjadi daripada api. Kaya mengaku khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar. Ketika dia balah dengan Allah, kah ia degil, ia keras perut, tak saya sujud kepada Nabi Adam ke. Tekah iblis tu, Azazil tu, ia keras perut. Allah Ta'ala perintah suruh sujud hormat kepada Nabi Adam, ia tak sujud. Allah tanya kan, mu tak sujud? Ia kata khalaqtahu min tin, Allah jadikan Adam daripada tanah, wa khalaqtani min nar, Allah menjadi aku daripada api. Itu iblis. Iblis dijadi daripada api. Adapun jin kata ulama dijadi daripada pucuk api. Tepung api juga tapi pucuk cuh bisa kita tengok, kita bakar sapoh, bakar kayu, ada ke api hok naik lah atau pucuk api itu dijadikan jin dijadi daripada pucuk api. Makna apilah juganya tak. Jin ni dijadi daripada api, makhluk Allah Ta'ala menjadi daripada pucuk api, maka dia mempunyai ruh. Cumanya di dunia ni Allah Ta'ala beri keistimewaan bagi jin. Mana? Tuhan beri kepada dia boleh apa saja dia nak merupakan. Dia nak buat rupa menate, nak buat rupa ngosek, nak buat rupa gitu gini, macam-macam dia boleh buat. Jin mukallaf sepana kita juga. Ada taklif hukum per kita, ada wajib, ada haram, ada dosa pahala, ada hukum hakam yang tekal atas dia. Malah mana Allah firman, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Allah tidak dijadikan jin dan manusia, hikmahnya supaya mereka dua-dua ni sembah aku, yakni jadi hamba aku. Maka jin ni mempunyai ruh juga. Cuma beza kita dengan jin ni ialah kita makhluk pasal ni, pasal berjiring, berjising, bertokok, nampak pergi mari. Adapun jin ni makhluk yang Allah melindung daripada pandangan mata kita. Ataupun kita panggil bahasa Melayu kampung kita hatu, itulah hatu. Jin bahasa Arab, bahasa Melayu kita hatu, bahasa putih ghost. Itu panggilan masing-masing, no? Habis tu orang yang tak percaya kata kewujudan hatu ni, orang tak percaya kata hatu ada, bimbang-bimbang takut salah, bimbang-bimbang takut silap. Kalau hatu hak dengan makna jin ada, jin wujud. Dalam Quran ada satu surah cara ke jin, suratul jin, surah hatu. Kalau balik bahasa lah, jin ni adalah sejenis makhluk Allah Ta'ala menjadikan daripada api dan mempunyai ruh. Dan dia mula-mula kejadian dia tu hukum taklif dulu dah. Kita ni tak. Kita bila beranak kena besar dulu ni, siapa 5 tahun ni tahun, siapa 9, siapa 10 11, bila siapa 15 barulah hukum tekal atas kita. Maya wajib kena puasa wajib, kena tutup aurat. Hukum tekal wajib harai itu kita panggil taklif. Hukum nak boleh hukum atas kita ni ada sakat-sakat, ada masa-masa yang tertentu. Adapun jin ni kata ulama awal kejadian dia taklif hukum dulu dah. Kalau dia beranak hari ni hukum taklif dah atas dia. Wajib semaya, wajib puasa. Kerana jin ya ada semacam kita ni juga. Ada muslim, ada mukmin, ada kafir, ada fasik. Macam-macam jin ya ada sebenarnya kita ni juga. Ada berbangsa tu bangsa ni. Habis kita panggil macam-macam tu dah. Hatu raya, hatu pari, hatu mak ni, macam-macam hatu ni.
Ini nak wayak makhluk Allah yang mempunyai ruh. Yang kedua, sejenis yang kedua orang panggil jin. Dan makhluk yang ketiga hak mempunyai ruh namanya malaikah. Bila kita nak sebut dengan rupa banyak, malaikah. Kalau sebut satu, malak, malakul maut, itu satu malaikat. Maka malaikat pun mempunyai ruh juga. Malaikat satu hari kelak, satu hari nanti kena mati sepana kita juga. Kita manusia mati, malaikat pun mati juga. Bahkan malaikat maut, hak juru tarik nyawa, juru ambil ruh orang pun, siapa satu ketika akhir lagi akan datang, dia pun mati juga. Bahkan kata ulama, dia lah orang yang paling akhir sekali mati. Waktu mana malaikat Israfil tiupan sangkala yang pertama, habis mati makhluk-makhluk Allah. Orang yang paling akhir sekali mati, malakul maut. Kerana kerja dia, kerja cabut nyawa. Habis dia cabut, habis nyawa makhluk-makhluk Allah. Tak kira makhluk Allah semua dia cabut nyawa, kerja dia. Tak kira jenis manusia, jenis jin, jenis menatai, sama-sama malaikat, dia lah cabut. Akhir tinggal ada dia duk cengok. Siapa dia cabut? Allah Ta'ala sendiri cabut nyawa malaikat Israel, ataupun kita kenali dengan malakul maut. Tuhan cabut roh dia tegak, dia baru rasa Allah sakitnya. Tahu kata sakit gini ku tak siapa hati nak cabut roh makhluk Allah, dia baru rasa. Nak rakyat kata malaikat pun satu waktu, satu ketika nanti kena mengecapi juga dengan mati. Kerana janji Allah, Tuhan janji kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, yang bernyawa, yang mempunyai ruh, mesti kena kecak, kena rasa dan kena dapat kematian. Dan yang terakhir kali binatang. Nak rakyat makhluk yang mempunyai ruh ni binatang. Tak kira lah binatang jenis patah, jantai benih lari air, pasang terbang, pasang berdarat, pasang merakok, pasang gis pun nak ular, ataupun pasang jenis halu-halu kabur-kabur, semua jenis binatang. Semua jenis binatang tu mempunyai roh belaka, maka dia akan mati. Ini nak faham kata makhluk Allah yang mempunyai roh ada 4 jenis ni. 4 bahasa ni kita sebut dah satu-satu, manusia, jin, malaikat dan binatang. Alhamdulillah, boleh lah satu ilmu malam ni dah. 4 rupanya. Ada hak jawab 3, ada hak jawab tak ada apa. Tak apa, kita jawab lah. Bila ustaz tanya, kita jawab supaya kita ada kongsi di dalam pengajian kita deh. Alhamdulillah. Jadi masuk dalam pengajian kita, tak ajar kita lagi duk cara jinnya ni dah. Cara malaikat, cara jin, cara binatang. Tak apalah, masuk dalam kitab kita. Jadi tajuk malam ni kita nak sebutnya tentang dengan kita akan mendapati, kita akan rasai dengan satu rasa, ialah rasa mati, kecak mati, yang dinamakan dengan sakaratul maut. Allah, mati belakang kita ni. Baik jahat huduh bau comel lah, mana kaya raya miskin, raja pangkat tinggi ataupun rakyat jelata, siapa dia pun mesti kena mati belakang. Allah tengok malaikat pun mati, malaikat hak jurumik nyawa pun mati. Allah ni nah, ini pengajian yang menyebabkan hati kita berasa lembut bila dengar benda gini dah. Hati kita hodok keras, hati hodok degil, hati kita hodok tak nampak ke akhirat. Bila kita dengarkan hadis-hadis begini, dengarkan perkara-perkara gini, melembutkan hati kita. Hak kita duk kacau, hak kita duk tebang, hak kita duk Allah cari-cari gitu, lalu hak kita duk tekan-tekan siapa nak kelahi balah, siapa kena ambil buku, siapa nak petakir, nak bedil tu. Dengar perkara ni, dengar hadis macam ni, semoga Allah Ta'ala berasa hati kita hodok kerah, hati kita hodok degil, berasa lembut, rasa patah, kata orang tua, rasa patah sikit dah lo ni. Sekat main duk berdengar, sekat main duk pergi sijik, nampak patah dah sikit lo ni. Dulu tu gok silap sikit, salah sikit, berkaca-kaca mata. Kacak jerkah. Lah ni lah naik dah bunyi suara. Sekat main duk berdengar, sekat main duk bersijik lah ni. Itu bagi orang yang hati dia mula ilmu. Ini salah satu di antaranya, kita dengarkan perkara-perkara yang menyebabkan kita putus harapan daripada nak hidup di dunia. Habis Nabi sebut satu hadis yang lain, Nabi kata aksiru bahasa kita banyaklah. Banyak ke apa? Aksiru min zikri hadimil ladzat. Membanyakkanlah sebut perkara-perkara yang memutuhkan kelazatan kamu. Gapo dia perkara memutuhkan kelazatan? Mati. Bila kita sebut mati, orang panggil manak Allah dah. Tengah-tengah dia buat kebong ni, tengah duk menambah, tengah duk bergapo dah.
Angin kata gapo mudut bah itu lalu itu. Oh, nak buat kebong ni, nak tanam getah. Walahan nak boleh makan getah paling-paling kurang 8 tahun baru boleh buka getah. Siapa periye dia mau duduk tengah-tengah duduk menebah pokok tu ni duduk kecek bak mati. Kita kena mati belakang mu tak dengar ke khabar marai poteh leh kita mati dah meninggal dah. Ni anak darak cuma ada dah marai. Umur 24 tak ada dah. Duk sebut bak mati banyak masa manak dah nak nebah nak makan nak makan 8 tahun lagi masa manak dah aku. Duk sebut bak mati acak-acak dah. Ni habis lagi bunyi kata 2-3 orang dah kampung. Marai mak ngosu tak ada. Marai dulu ni apa ni pok cik teh. Lepas marai dulu ni anak dara umur 14 tahun mati lemah air. Malaikat Israel duk lewat kampung kita ni. Tak tahulah pergi aku bila. Itu makna perkara yang memutuhkan kelazat hak kita duk angin cerita go tu cerita go ni bila sebut bab mati habis mangat. Habis mangat tu Nabi suruh sebut banyak, aksiru. Mana banyakkanlah kamu sebut min zikri. Sebut daripada apa? Min zikri hadimil lazzat. Kena sebut banyak. Allah ni ingat Ingatlah hidup kita kata kita kena ada. Ni apa kita buat ni? Mahwa apa abai ni kak ni. Kak mahwa ya buat pak jenis makhluk Allah Taala yang mempunyai ruh, satu manusia, dua jin, tiga malaikat, empat binatang. Macam ni. Buat ginilah. Semoga kita ada kaitan ataupun ada connection apa panggil bahasa putih lah ustaz ni, ada connection, bukan ustaz duk pang saja dak, kita pun ada juga dalam ni beri komen supaya orang lain boleh dapat maklumat dalam komen kita deh. Siapa-siapa dia nak komen gapo bersama dengan kita malam lebih kurang 300 orang boleh maklumat gapo boleh kita buat, yang dia kita baca insya-Allah, yang mana kita tak ada baca minta maaf, memohon maaf banyak-banyak deh. Lepas tu hak mana baru masuk lebih kurang 300 orang ni, mana baru masuk ni memohonlah, kita minta tolong banyak-banyak, kita sebarkan supaya orang lain boleh dengar macam mana kita dengar juga. Boleh orang lain dengar balah mana kita dengar kata man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa-siapa dia tunjuk jalan baik, maka pahala dia suku, pahala orang buat baik dengan sebab dia suku pula, makna boleh 2 kali ganda. Jangan kita menjadikan orang selfish, jangan kita menjadikan orang penting diri. Kita boleh baik, kita nak bagi orang lain boleh baik semacam mana kita hati. Gitu. Pakak share, pakak kita sebar perkara-perkara baik supaya dapat manfaat ramai. Aku kita masuk dalam pengajian kita. Ini tajuk dia, bagaimana kita akan menghadapi sakaratul maut. Balah mana kita kena rasa ni. Kena rasa belaka, tapi rupalah mana orang gilpah dah mati-mati dahnya tak kelik royak sore. Ya tak kelik royak sore. Kalau kelik royak boleh sore tak apa dah, boleh kita buat siap boleh kita buat cadangan. Cuma Nabi royak kata mati sakit. Sakarat ni sakit. Berat. Inna fil mauti sakarat. Inna fil mauti sakarat, Nabi kata. Ataupun riwayat inna sakaratul azim, sesungguhnya sakarat ni, mabuk mati ni berat, Nabi kata. Teruk, Nabi kata. Ni masuk dalam hadis kita. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut wa 'indahu qadahun fihi ma'un wa huwa yudkhilu yadahu fil qadahi summa yamsahu wajhahu bil ma' summa yaqulu Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Ini sepatutnya kita dengar hadis, semoga-moga kita boleh hafal hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana ni ucapan Rasulullah. Kerana ni cerita Rasulullah, bila kita dengar kita kena ingat ucapan Rasulullah. Ucapan orang lain yang tak berkait dengan agama kita ingat. Ucapan orang lain suku sakat, tak ada sakut raut dengan agama Allah, kita ingat. Mereka kata ingat kau mana ucapan orang lain hak tak sakut nak agama. Lagu tu. Lagu hak kita duk dengar tu ucapan dah tu. Kadang-kadang lagu tak sakut paut langsung dengan agama, tak ada kena mengena. Ingat.
Bukan sekadar lagu Melayu dak, lagu Syria pun ingat. Mak Saleh, orang lagu putih ingat lagi. Oh, walah kita tak tahu makna gapo. Itu. Orang lapis-lapis tua India ingat hal gadi galalehi hetum da zindagi. Tak tahu kata penama tapi nya ingat. Itu ucapan tu, ucapan orang yang tak sakut paut pun dengan agama kita ingat. Tapi ucapan yang paling kita kasih, paling kita sayang, paling makhluk yang mulia sekali balah mana Rasulullah, kita tak ingat ucapan dia, hadis-hadis dia. Ini kena apa hadis? Apa hadis kodah-kodah kita lah dalam hidup kita ingat juga hadis 40 hadis ingat. Alhamdulillah, belalah tak apa dah. Kalau nak banding dengan imam dulu kalau tak boleh nak banding kita. Orang-orang dulu kalau ingat hadis beratus-ratus ribu hadis. Habis ulama dulu kalau boleh nak panggil Al-Hafiz, paling kurang yang kena ingat 300 ribu hadis dalam dada dia. Siap dengan sanad. Sanad hadis ni siapa dia royak, ambil daripada mana naik hingga sampai para salafus saleh hingga sampai tabi'in hingga sampai sahabat tu dengar daripada Rasulullah. Bukan sekadar demo ingat lafaz hadis dak, bukan demo ingat sanad hadis. Sanad mana siapa royak hadis ni, ambil daripada siapa, guru dia siapa, dengar dari mana, naik hingga sampai di Rasulullah, dia mau boleh sebut satu-satu orang. Itu panggil sanad. Kita boleh ingat hadis tak apa dah, belah tak ingat sanad pun. Belah tak ingat sanad pun. Ini salah satu hak kita mengaji malam ni, hadis riwayat oleh Imam Tirmizi. Nabi SAW pada satu ketika duduk dalam rumah, dekat-dekat nak mati, dekat-dekat nak wafat. Allah, Rasulullah wafat pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Nabi kita wafat tanggal sama, hari sama dengan Nabi kita lahir. Nabi kita lahir hari Senin 12 bulan pun Rabiul Awal. Nabi kita meninggal wafat pun tanggal yang sama, hari yang sama, bulan yang sama, iaitu bulan Rabiul Awal, tepat 12 hari Isnin. Nabi kita meninggal pada riwayat kata pada tahun 11 Hijriah. Tahun 11 Hijriah Nabi kita meninggal. Setelah daripada Nabi kita hijrah daripada Mekah ke Madinah, tahun 11 Hijriah Nabi kita meninggal. Belum pada Nabi kita nak meninggal tu sakit banyak hari dah. Sakit banyak hari dah. Sakit Rasulullah ni oleh kerana nyebuat khianat di orang Yahudi. Ada setengah sebut dalam sirah riwayat kata Rasulullah makan daging kambing yang diracun oleh perempuan Yahudi. Tengok Rasulullah pun kena racun, Rasulullah pun kena khianat. Nak ayat tau, apa kita siapa, kita umat biasa yo, banyak dosa pagi petang siang malam, biasalah. Biasa yo, dia mau khianat kita, dia mau benci kita, dia mau buat lebih kurang kita, biasa. Rasulullah paling mulia makhluk, semulia-mulia makhluk, khianat dia mau. Kesal khianat daripada perempuan Yahudi tu, ia bubuh racun di daging kambing. Kerana Rasulullah suka sangat makan daging kambing. Rasulullah berakhir kambing. Bila makan kambing itu, daging hok duk dalam mulut Rasulullah, daging tu kecek. Daging itu betul-betul, ya Rasulullah, di diri aku ni ada racun ya Rasulullah, mu jangan telah aku, daging kecil. Ini mukjizat Rasulullah. Bila Rasulullah bunyi gitu, Rasulullah buat daging itu tahu. Tapi kesal tu, kesal racun yang lekat di daging, lekat di aliu Rasulullah, menyebabkan Rasulullah duduk dalam keuzur. Sakit lama kelama sampai satu ketika Rasulullah uzur teruk. Hingga siapa kata nak tubik mari sembahyang berjumuah dengan para sahabat tak gerak dah. Nak bangun tak gerak dah. Sahabat lain ramai-ramai mari pakat duk beripung di sijid Rasulullah. Sijid Rasulullah dengan rumah Siti Aisyah tak ada jauh mana, dekat ya. Duk beripung tanya khabar lagu mana Rasulullah, setara mana dah Rasulullah. Nak masuk ziarah pun rumah Rasulullah tak besar. Rumah Rasulullah duk dengan Siti Aisyah kecil ya. Halus ya. Itulah kita duk tengok dalam Facebook ada ke apa. Umar Rasulullah sikit ya, halus ya. Kalau lah tidur tu gak belunjur baba terik. Belunjur baba terik, baba tapai, kalau masuk kecek dalam rumah 3 orang boleh kecek. Kalau siapa 4 orang kena tubik kecek luar.
Itu ya rumah orang yang paling mulia sekali di dunia, sekadar tu ya rumah dia. Allah, kalau banding dengan kita rumah kita tau, dengan besar lagi 2 lapis 3 lapis lagi rumah, comel pula rumah tu. Allah, kalau banding dengan rumah Rasulullah panggil tak dengar tak rumah kita tak? Tak kita bertanya, dah salah ke rumah besar ustaz? Tak, bukan orang salah. Kita buat tanding ya. Buat bertanding dengan umah yang mulia semulia makhluk Rasulullah, setara tu ya umah dia. Sekadar-kadar ya. Rasulullah duduk mudah ya umah dia. Tak ada ambil berat, tak ada penting kan. Tak ada penting kata mesti umah kena molek, mesti umah kena besar, kena luas. Tak, biasa ya umah. Bahkan Rasulullah duduk atas tika yang dibuat daripada daun tama ya. Tu Rasulullah hidup. Tika buat daripada daun tama, tebal-tebal daun tama tu kan. Satu ketika Rasulullah tidur atas tika yang dibuat daripada tama. Bata-bata pun tak ada tau atas lengan. Sayyidina Umar pergi tengok Rasulullah duduk tidur baring. Wisalam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasulullah bangun tengok siapa dia mari. Tengok Sayyidina Umar mari rumah. Sayyidina Umar perhati tengok Rasulullah belakang dia tidur tak pakai baju. Bekas tika ni. Bekas tika ayat segi di belakang Rasulullah. Allah panggil tak dengar dengan kita deh. Kita tidur atas lembek lagi, toto lagi 2, 3, 4 lapis. Jauh no kita dengan Rasulullah ni. Ni nak oyak. Orang yang paling kita cintai, paling kita kena bubuh dalam jiwa kita. Bukan maknanya kata dengar malam ni pakak klik bakar toto tu nama kena ukur Rasul dak. Bukan makna gitu. Cumanya kita nak buat bandingan. Kata begitunya Rasulullah kita. Tak ada penting kehidupan dunia, lebih-lebih kurang tak apa ya. Itu Rasulullah kita. Nah, maka Rasulullah duduk dari keuzur beberapa hari, sahabat kau ramai mari duduk keliling kelala sejid Nabi nak tanya khabar lah. Hak boleh masuk ziarah boleh pergi. Hak boleh masuk tengok boleh pergi. Hak tak boleh dengar khabar luar ni. Bila banyak hari sahabat mari duduk ramai ni, Rasulullah tak nak tubik. Sayyidina Abu Bakar pergi dengan Sayyidina Umar, ya Rasulullah, balas mana keadaan kamu? Kerana orang kau sari kau ramai mari di masjid. Ada setengah-setengah tak kelik dah kapung, mari duduk di masjid terus. Mari tidur di masjid terus. Kerana nak tahu khabar berita kamu. Boleh tak kamu tubik pergi di masjid sebentar? Kamu beri ucapan kepada sahabat yang ramai mari nak dengar khabar kamu. Royak kata kamu ni sihat, tak ada gapo, cumanya uzur sikit-sikit gitu. Boleh tak ya Rasulullah tubik pergi sebentar? Kata Rasulullah, hei Abu Bakar, kamu tak tengok ke aku duk letih ni, aku duk sakit ni, aku duk teruk ni, kamu tak tengok ke ni? Kata Sayyidina Umar gini lah, ya Rasulullah, kami papah nak papah Rasulullah tu baik. Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar papah Rasulullah tu baik pergi di masjid. Kerana sahabat ramai nak dengar khabar Nabi ni, nak dengar berita Nabi lagu mana. So, Nabi pun tu baik. Tubik pergi Nabi beri berucapan yang begitu banyak hari tu. Ini dipanggil khutbah yang paling akhir sekali di dalam hidup Rasulullah SAW. Banyak Nabi beri ucapan pergi jagalah semaya, jagalah wanita kamu, tu Nabi sebut. Ittaqullaha fin nisa. Muntakutlah kepada Allah pada urusan perempuan, pada urusan wanita kamu. Fa innakum akhastumuhunna bi amanatillah. Karena kamu mengambilkan perempuan daripada ibu ayah itu amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu di antara ucapan Rasulullah yang paling akhir dalam khutbah yang terakhir dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam Rasulullah waktu pergi dalam khutbah dia. Sahabat lain duk dengar. Lepas pada tu Rasulullah beri hak akhir kali. Wahai sahabatku ramai-ramai, sekiranya kalulah aku ada silap mulut, sekata yang menyebabkan kamu sigung dalam hati, perkataan yang korehkan hati kamu, perkataan yang menyebabkan kamu berasa nak marah kepada aku, hari ini aku memohon maaf kepada kamu, sebab aku tak nak ngadak kepada Allah, nak mengadak kepada Allah dengan bawa dosa aku ada sakut dengan kamu. Itu Rasulullah
Rasulullah waktu mana kecil tak pasal sahabat dia minta maaf, minta ampun kalau ada salah lidah, ada salah perbuatan, adalah buat satu-satu benda yang menyebabkan sahabat tu terasa hati, minta maaf lah. Kiranya kalau ada salah, ada silap, Rasulullah sebut sampai 3 kali. Wahai sahabatku, hak mana aku pernah kata, hak mana aku pernah mencaci ataupun maki ataupun ucapan yang menyebabkan kamu terasa hati, membangunlah, ambil tindak balas. Senyap belakang sahabat. Wahai sahabatku, sekiranya kalau ada pernah aku bergetar ataupun pernah aku buat zalim, pernah aku buat apa, mu ambillah tindak balas hari ni. Senyap sahabat, pakak tunduk belakang kepala. Hak akhir kali Rasulullah ucap yang sama, tiba-tiba bangun satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Ukasyah. Riwayat kata, mungkin kita biasa dengar dah ni. Bangunlah Ukasah, ya Rasulullah, kami ada dengan kamu ya Rasulullah, kami ada dengan kamu ya Rasulullah. Bila sebut gitu selalu Rasulullah tanya, gapo Ukasah, gapo Ukasah, aku salah gapo dengan kamu, aku silap gapo dengan kamu Ukasah. Ada ya Rasulullah, satu ketika di dalam satu peperangan, aku hari tu duk bawah, kamu di atas kuda, kamu piak kuda kamu, betul lah tali minyak tu panjang, tali minyak kuda tu panjang, hak lebih daripada kena kuda, mari kena di tubuhku ya Rasulullah. Terbilo aku hari tu ya Rasulullah, hari ni aku nak ambil tindak balas kelik ya Rasulullah. Allah bila sebut gitu bangun habis sahabat. Sayyidina Umar bangun lalu dah, Sayyidina Ali pun bangun. Sayyidina Umar kata, mung Ukasah tu Rasulullah, tak kamu nak ambil balas Rasulullah. Mu ni tak reti sungguh. Rasulullah kata, duduk dia Umar, duduk dia. Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah, Ukasyah, mu ambillah tindak balas atas Rasulullah, mu ambil atasku, mu piak aku kelik. Kata Rasulullah, duduk dia Sayyidina Ali, ini di antara aku dengan Ukasyah, orang lain tak ada sakut paut. Aku tak save orang lain ambil Ukasyah tu balas atas orang lain, nak Ukasyah tu balas atasku juga. Itulah Rasulullah kata, wahai Bilal, mugilah ambil mutung minyak tu. Mutung minyak hak aku pernah guna dalam satu peperangan yang menyebabkan mutung minyak tu kena Ukasyah. Sayyidina Bilal pun gilah di rumah Rasulullah, berjalan dengan hati yang sedih, jalan dengan hati yang kriak, kata bang, tak gerti bahasa sungguh. Rasulullah pun nak ambil balas sungguh. Katanya Sayyidina Bilal bila duk berjalan nak gimik mutung minyak. Siapa di rumah Rasulullah wisale, jawab saleh oleh Siti Fatimah. Siti Fatimah jawab saleh, mari dana ni siapa dia? Kata ni Bilal ni. Pas mari buat apa? Mari nak ambil mutung minyak. Nak buat gapo mutung minyak ni lah, Ustaz Kasah ni nak piak Rasulullah. Oh teriak pula Siti Fatimah situ. Gumano nak ambil tindak balas juga kepada Rasulullah, gumano. Hatta dua cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain kita tengok apa berlaku dalam masjid. Bila pergi tengok juga, Sayyidina Hasan dan Husain pula dah bangun, ya Rasulullah, berilah Ukasyah piak atas aku sebagai cucumu. Aku cucumu, wi piak atas kami ni, wi piak atas kami. Rasulullah kata, dia cucuku, hari ni di antara aku dengan Ukasyah, Ukasyah akan ambil tindak balas atasku. Lalu tu bilalah boleh putung minyak, wahai Ukasyah ni, ambil putung minyak, mempiaklah aku sepuas-puas hati kamu, sebagai nak berhati kelik, balas kelik, tindak balas yang aku pernah silap piakmu di dalam satu peperangan dulu. Kata Ukasyah, wahai Rasulullah, waktu kamu piak aku hari tu, aku tak pakai baju. Aku tak pakai baju, mempiak betul kena atas aku tu, atas kulit betul-betul dah, bukan kena atas kain dak. Lalu tu hari ni ya Rasulullah, aku nak piak atas kulitmu juga ya Rasulullah. Sayyidina Umar bangga nak murid. Sayyidina Umar ya bekan. Nak murid dak mu ni Ukasyah tak kerti bahasa sungguh, bangun nak murid. Kata Rasulullah, duduk dia Umar, duduk dia Umar. Orang lain semua duduk dia. Orang lain duduk menangis belakang. Sahabat-sahabat lain duduk pakak menangis, pakak teriak habis. Orang nak ambil tindak ni, nak piak Rasulullah, nak piak kekasih. Oh tak tahan nak duduk, pakak menangis. Sayyidina Umar duduk gerak kacung gigi nak terekeh. Rasulullah tu duduk dia. Dengar Rasulullah lah bila tu duduk dia, pakak duduk dia belakang. Kata Sayyidina Ukasah, ya Rasulullah, pada hari tu kamu piak aku tak pakai baju.
Maka hari ni ya Rasulullah, kamu kena tanggal baju, kena pecah baju, aku nak piak atas kulit kamu, nak balas kulit. Bila Rasulullah tanggal baju dia, pecah baju dia tu, selalu dah Ukasyah atas hauk mutung biak, peluk perut Rasulullah, peluk Rasulullah, kucuk tubuh Rasulullah, supaya tubuh dia dengan tubuh Rasulullah tu bertapai. Dan kata Ukasyah, ya Rasulullah, aku tak meniak pun untuk nak menyigungkan hati kamu ya Rasulullah. Cuma aku nak ambil peluang pada hari ni untuk nak kulit aku bersentuh dengan kulitmu ya Rasulullah. Semoga-moga kulit aku yang sentuh dengan kulit kamu, maka Allah Ta'ala haramkan kulit aku daripada sentuhan api neraka di akhirat sana. Barulah orang lain boleh tahu, oh tu tujuan Ukasyah, tujuan ia buat gitu kerana dia nak sentuh dengan kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah daripada itu, pipinglah Rasulullah, papah Rasulullah kelik pergi rumah. Lepas ada tu Rasulullah pesanlah kepada Siti Fatimah, wahai Siti Fatimah, lepas pada ni siapa dia nak mari jumpa dengan aku, royaklah kata aku uzur, aku tak terima siapa-siapa pun. Aku tak terima siapa-siapa pun lepas pada ni. Lepas pada tu orang lain tak boleh pergi dah lah. Hak boleh pergi sekadar kata sahabat-sahabat yang rapat ya. Waris lah, kita panggil waris, adik-beradik, anak-beranak, sekadar tu ya hak boleh pergi. Ada pun sahabat-sahabat hak luar tak boleh pergi. Kerana apa? Kerana tak adilah rumah Rasulullah halu kecil. Rasulullah duduk dari uzuran yang teruk, uzuran yang sangat. Setelah daripada tu tak berapa hari lah, lepas pada Rasulullah ucapan yang begitu panjang tu, tak berapa hari. Awas apa tak silap dalam sirah, hari Rasulullah berucap tu hari Rabu. Hari Rasulullah wafat hari Senin. Mana Rabu, Khamis, Ma'at, Sabtu, Ahad, Senin. Lebih kurang dalam 5 hari setelah daripada berucapan yang panjang tu. Maka tak berapa hari Rasulullah duduk dalam keadaan teruk lah. Kau sari, kau teruk, kau sari, kau teruk. Hari Rasulullah nak meninggal pada hari Senin tu, Rasulullah say kepada Siti Fatimah, wahai Fatimah anakku, hari ni aku tak terima siapa pun mari ziarah aku. Hari ni aku tak terima siapa pun mari ziarah aku. Ni hak kita nak ngaji hadis ni. Hadis hak kita ngaji kita sebut saat ni daripada Siti Aisyah. Siti Aisyah kata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti wa indahu qadahun fihi ma'un wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah summa yamsahu wajhahu bil ma' summa yaqul Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa saqaratil maut. Ni hadis yang kita ngaji malam ni tentang dengan waktu Nabi duk dekat-dekat nak wafat. Tadi cerita tadi belum pada Nabi kita nak wafat. Cerita boleh Nabi kita uzur dengan sebab gapo ni. Ni waktu mana Nabi kita dekat-dekat nak wafat. Siti Aisyah, waktu tu Nabi kita bersama dengan Siti Aisyah, bersama dengan Siti Fatimah, bersama dengan sahabat rapat-rapat 2-3 orang waktu tu. Kita tengok arti sikit. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi sakaratul maut, dan di sisinya ada sebuah mangkuk yang berisi air atau qadah tu mangkuk. Kemudian beliau Nabi ni memasukkan tangan, celuk air dalam tangan dalam mangkuk tu. Celuk tangan dia dalam mangkuk ada air itulah yang bersih air tu ke dalam mangkuk itu, lalu menyapu muka dia teruk. Pala ikat dah, pala muka sakit pala. Rasulullah dekat-dekat nak wafat sakit pala ikat dengan kain. Kerana bila ikat dengan kain kau sakit, dia kena kemas. Sebenarnya kita sakit pala lah, bila kau sakit teruk kita pacik. Waktu orang Arab dulu bila sakit pala dia ikat pala. Kau sakit kau kemas, kau sakit kau kemas. Rasulullah ikat pala dia. Dan tiap-tiap kali dia sakit, dia ambil tangannya celuk dalam mangkuk, sapu muka. Sapu muka dia, menyapu muka, ambil air, sapu muka serta berdoa. Berdoa ini panggil doa Rasulullah, doa ma'thur. Ini boleh kita amal doa ni. Waktu mana kita dekat-dekat nak mati, dekat nak meninggal dunia, dekat sakit-sakit, waktu kita sakit berat lah. Waktu kita sakit berat boleh kita beramal dengan doa ni. Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa saqaratil maut. Mana-mana saudara kita hak boleh ambil lah, hak boleh type daripada mana-mana, tolong bubuh bawah komen sikit supaya saudara kita hak duduk di rumah tu boleh tengok dalam komen deh.
Boleh tengok dalam komen kata ni rupa cara rupa berdoa. Lafaz hak Nabi kita berdoa ketika dekat-dekat Nabi kita nak wafat. Itu doa Nabi kita. Maka Siti Aisyah tengok tu. Waktu itu Nabi kita SAW pesan kepada Siti Fatimah tak ada tak sibuk orang masuk. Tiba-tiba dapat bunyi suara tepuk pintu. Kok bunyi suara tepuk pintu. Siti Fatimah pergi buka pintu, tengok seorang laki-laki yang berpakaian dengan pakaian warna putih, serba warna putih. Bila nengok muka ni, muka laki-laki hok duduk depan pintu ni, menyebabkan Siti Fatimah berasa sejuk tubuh dia. Berasa sejuk setiap tubuh. Lalu tu gaduh-gaduh Siti Fatimah katuk pintu. Katuk pintu masuk pergi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada seorang lelaki-laki mari dia depan rumah. Maka aku tengok muka dia, aku berasa sejuk habis seluruh tubuhku. Rasulullah kata, bukalah pintu supaya dia masuk. Kerana itu adalah orang yang mencabutkan segala kelazatanku. Itu adalah orang yang mencabutkan ruh aku pada hari ini. Siapa dah waktuku? Makna apa? Malikin maut mari dah. Maka Siti Fatimah pergi buka pintu. Masuk Malikin maut menghadapi Rasulullah. Bila masuk Malikin maut menghadapi Rasulullah, Malikin maut berkata, ya Rasulullah, hari ini aku cari rezeki kamu sebelah lek naik, mari lek jatuh, gi sebelah timur, gi sebelah barat, tidak ada walaupun satu titik air rezeki kamu. Tidak ada walaupun sebutir berah, sebutir nasi rezeki kamu. Makna apa? Ajal kamu dah hampir. Umur kamu dah nak habis dah. Ni bagi royak. Malaikat Malikin maut mari khabar kepada Rasulullah, mari khabar kepada Nabi kita. Lalu tu Nabi kita royak apa? Mana Nabi kita tanya dia. Tanya malaikat maut. Mana Jibril? Jibril ni sokmo-sokmo bersama dengan aku tekah seni, bersama tekah susah pun sekali. Dekat-dekat aku nak meninggal, dekat-dekat aku nak wafat, aku nak mati ni tak ada Jibril. Maka jawab Malikin maut kata, Jibril sekarang sedang duduk di langit yang ketujuh. Bila bunyi gitu siah sekaligus ya. Siapa congok Jibril tepi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh Jibril, malaikat. Malaikat ni perjalanan cahaya, syuf sutai ya duduk di langit yang tujuh. Siapa congok? Ya Rasulullah, kata Jibril. Aku tak sanggup nak tengok waktu kamu ditanggalkan nyawa. Karena gapo boleh kata gitu? Karena teruk sangat. Berat sangat waktu mana Allah Ta'ala perintah kepada malaikat suruh tanggal nyawa ni, teruk sangat, sakit sangat. Katanya Nabi, ya Jibril, gitu sakit ke? Teruk sangat ke mati ni? Jibril kata sakit, tapi tak apalah. Malaikat maut kata, aku nak cabut selembut-lembutnya. Aku nak cabut dengan secara rengeh sekali kepadamu ya Rasulullah, kerana mu kekasih Allah, mu adalah Habibullah. Aku nak cabut dengan secara selembut-lembutnya. Bila mula-mula cabut, tarik siapa di betih ni, kerana nyawa roh ni dia tarik daripada hubung-hubung. Tarik siapa di betih. Bunyi Rasulullah kata, ya Allah, ya Allah, sebut nama Allah. Makna apa boleh sebut gitu? Sakit, sakit. Ya Allah, Nabi kita sebut ya Allah. Tengah-tengah gitu juga ada macam-macam riwayat. Ada sebut Nabi kita sebut as-salah, as-salah, as-salah. Mana apa? Jangan tinggal semaya, jangan tinggal semaya. Ada riwayat lain kata ummati, hak ummati ni gini. Habis apa boleh banyak riwayat. Ada riwayat dekat-dekat Nabi kita nak meninggal, Nabi kita sebut goni. Ada riwayat hak lain kata dak, Nabi kita sebut ummati. Ada riwayat hak lain kata dak, Nabi kita sebut balir rafiqal a'la ataupun ila rafiqil a'la. Macam-macam mana sebut ni. Kenapa? Kerana sahabat Nabi yang masuk ziarah. Bila masuk ziarah Nabi sebut gini, ya tubik lagi. Tapi sahabat tu dia ingat kata Nabi meninggal dah. Walahan Nabi kita koma. Nabi kita selok. Siti Aisyah kata tak meninggal lagi, tak di koma, selok sudah. Ni kata Nabi ucap hak akhir kali ummati. Kerana ketika Sayyidina Ali masuk ziarah Nabi belum pada Nabi kita nak meninggal ni, ada riwayat Sayyidina Ali kata Nabi sebut ummati, ummati, lah mana umatku ni, lah mana umatku ni. Aku dekat nak mati ni, rasa sakit gini dah ni. Tekah cabut roh, tekah tangan roh, tarik mula ni aku sakit gini dah, setahun ni dah aku sakit. Umatku lah no ni, umatku lah no. Tak ada.
Tengah tuan ni nak meninggal dah, malaikat duk tarik roh dah, duk bimbang kat umat lagi. Allah, tu rasul kita. Itu kekasih kita. Habis tu tanah-tanah dalam hati kita masing-masing. Rasulullah ada di hati kita. Dengan apa? Dengan kita banyak berselawat kepada Rasulullah. Anak apa ni? Kasih Rasulullah kepada kita ni. Dekat nak mati, tengah duk tarik nyawa, tengah duk tarik roh, ingat lagi kepada umat dia. Walau itu kata ulama, kebanyakan ulama kata ummati ni bukanlah kalimah hak akhir kali bukan. Ada riwayat lain Nabi kata as-salah, banyak semaya, jangan tinggal semaya, jagalah semaya. Ada riwayat gitu. Tapi hak banyak, hak muktamad, hak banyak riwayat Nabi sebut balir rafiqil a'la. Balir rafiqal a'la ataupun ila rafiqil a'la. Mana apa? Boh ke teman yang setinggi-tinggi. Boh ke teman yang setinggi-tinggi, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Pasal waktu itu Jibril kata, Nabi kita tanya Jibril, bila aku mati apa yang aku dapat? Apa yang boleh kepada aku wahai Jibril? Malaikat Jibril kata, munglah orang pertama-tama sekali masuk syurga. Munglah yang membawa anak koci syurga. Munglah orang yang pertama sekali syafaat umat-umat kamu. Dan munglah dan umat kamulah mula-mula sekali akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi kita suka tu. Balir rafiqil a'la, balir rafiqal a'la ila rafiqil a'la. Nabi kata buat tak dengan teman apa? Kepada bahkan teman yang setinggi-tinggi, bahkan teman yang setinggi-tinggi, itu Nabi kita sebut. Malaikat tarik Allah sebut Nabi kita. Sakitnya setu setara Rasulullah, kekasih Allah, sakit begitu lalu Allah. Apa kita lagu mana? Agak-agak lah kita lagu mana ni. Habis tu Allah Ta'ala firman dalam ayat Quran, kalla iza balagatit taraqi. Artinya ketahuilah, kalla mana ketahuilah, ketika nyawa sampai di halqum tu, iza balagatit taraqi, bila nyawa kita sampai di halqum tu, waqila man raqa, masa waktu itu dikata kepada orang yang nak mati itu, siapa yang boleh tolong kamu? Pia boleh tolong kamu, pia boleh tak tolongmu waktu ni, pia boleh tolongmu. Orang hak mu kasih, orang hak mu rapik, orang hak mu berasa berharap-harap, berasa kata boleh harap nyawa, boleh harap gapo, boleh tolong gapo kata waktu itu. Tak ada. Wattaffatis saqu bil saq. Allah kata, pada waktu itu maka berselisihlah segala orak-sarak kita dalam tubuh. Waktu mana malaikat Israel tarik nyawa, tiap kali tarik satok sekali, tiap kali tarik satok kali. Kayak kita biasa tengok kayak binatang mapuh gelepar dik nak boleh tangan roh tubik daripada jasad tu tetemal lah gelepar. Tetemal lah gelepar gang hok tarik hok tenas sako kita panggil dia. Allah, itulah kita nak beritahu kata satu hari kita akan menghadapi ni dengan sakarat. Bila masuk kita dah hadap kau tu dah. Kita dah hadap kau tu dah tiap minit, tiap hari, tiap minggu, bulan, tahun, kita dah hadap ke mati. Maka mati ni adalah sakarat, Nabi kata. Mati ni sakarat. Apa sakarat? Mabuk dan sakit dalam kematian tu. Mabuk lagi sakit, pedih mati. Setara kekasih Allah Rasulullah pun ada rasa. Rasulullah kata, Allah sakitnya, balas mana umatku. Dalam hari tu malaikat Israel, malaikat mau ni menangis tarik roh Rasulullah, tarik Rasulullah. Allah sakit. Kata malaikat mau, ya Rasulullah, aku tarik dengan secara beralus roh ni ya Rasulullah, kerana mu kekasih Allah, kerana mu kekasih Allah, aku tarik dengan secara beralus cakap roh ni. Katanya malaikat mau secara beralus dah Rasulullah setok. Allah lah mana gamuk ini perkara ni kena buh dalam jiwa kita, buh dalam hati kita, supaya kita merasai, menjiwai dengan benda gini ni, hidup dalam jiwa kita. Menjiwai makna we ada semua dalam jiwa kita, we ada rasa. Satu ketika, satu hari, ya waktu mana kita nak tidur malam, ingatlah mungkinlah aku letak kepala ni, letak kepala yang esok orang panggil gemulah dah aku. Okey, we ingat gitu
Ni angin tak sedar-sedar 10 tahun lagi aku nak buat kerongkang situ, nak beli tanah ni agak-agak atas tanah getah, 12 tahun lagi boleh makan, aku nak buat rumah situ, nak buat beli kereta sini, nak buat buka kedai situ, nak buka rongang sini. Oh jangan, dah salah ke? Tak salah, nak oyak panjangnya angin kita yang panjang sangat. Koda-koda boleh lah, koda-koda tak tu boleh, tapi jangan dia pocok situ hingga sampai lupa satu hari kita kena berjumpa dengan perkara hak sebut ni, sakarat ni. Nah deh, ni istaghfar Rasulullah, kekasih Allah, Habibullah, rasa lagi sakit lagi. Kita ni yang berdosa kepada Allah pagi petang siang malam, dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, kaki, tangan, perut kita makan haram. Hati kita macam-macam buat perancangan untuk nak deraka kepada Allah. Lagu mana gamu? Lagu mana gamu? Ni kita akan menghadapi ni. Esok kare dah kita nak temu dengan benda ni. Esok kare dah kita nak temu dengan benda ni. Ni gamuk-gamuk. Buh dalam hati masing-masing. Buh dalam jiwa masing-masing. Satu hari aku kena bertemu dengan benda ni. Satu hari aku kena kecak rasa mati. Aku akan temu dengan mabuk mati. Aku kena rasa pedih-pedih mati. Ni istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterangan itu habislah. Bila tahap tarik kita nak royak kisah Rasulullah ni gitulah, kadang-kadang mari tersebok. Wasa sebok akhir-akhir nak royak tak boleh. Nak royak tak boleh, berasa nak gitu biar disebok. Bila nak royak Rasulullah hingga sampai akhir-akhir tu ni nak berasa nak sebok nak gapo Lalu tutulah qadar dia. Bila tu habis akhir kali Rasulullah ucap tadilah ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Kabar-kabar Siti Aisyah nampak tangan Rasulullah jatuh sereleh. Nak gapo habis nafas Rasulullah, meninggal Rasulullah. Nak royak gapo? Dalam keadaan orang yang paling Allah kasih, paling Allah sayang, ada rasa sakarat, ada rasa mabuk dan sakit, pedih mati. Itulah kita kena tak di kita tak ada Rasulullah, kita bukan hamba, kita bukan Rasul Allah, kita bukan Nabi Allah, wali pun bukan kita ni. Ada wali pun bukan kita ni. Letaklah kita taklah diri kita masih habis tu ni, jangan tinggallah di antaranya doa hak kita baca dalam hadis tak ni. Rasulullah doa, Allahumma inni ala ghamaratil maut wa saqaratil maut. Tu satu. Ataupun dengan satu ucapan hak lain, satu doa hak lain. Kita dengar, mungkinlah kita pernah dengar ni, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Itu doa supaya Allah Ta'ala baik dalam mati kita, akhir hayat kita, waktu mana tangga roh kita, tangga dalam jalan baik, tangga ketika kita duduk atas jalan kebaikan. Itu salah satu di antaranya. Ini doa kita buh dalam ni, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jangan baca tukar. Ni ada orang baca tukar. Jadi takmir tu, Allahumma khtim lana bisu'il khatimah wa la takhtim alaina bi husnil khatimah. Ya tukar hak dapat kita belakang, hak belakang kita dapat. Yang tukarlah. Jadi takmir tu orang amin banyak dia, amin makmum dia dak amin. Apa tukar baris, tukar tepat. Ya give doa, Allahumma khtim lana bisu'il khatimah wa la takhtim alaina bi husnil khatimah. Tu tukar tepat dia. Jadi makna kan? Makna ya Allah, matilah aku di atas jalan jahat, jangan mati aku di atas jalan baik. Tu tukar baris, tukar tepat. Lalu tu kita ingatlah doa-doa yang sepatutnya ni kita buh dalam komen serta dengan kita pakmuk dah tu deh. Mana-mana yang nak amal hak ingat dah, alhamdulillah, amalkanlah tiap-tiap kali lepas pada kita semaya, belum pada kita nak tidur, boleh kita dengar amal yang doa yang nak menyelamatkan kita waktu kita nak mati waktu nak tanggal roh, supaya semoga Allah jaga kita. Semoga setara Nabi lagi, Nabi sakit, kita lebih-lebih lagi lah kena rapat sakit bimbang. Takut waktu kita sakit itu, mari di iblis, mari di syaitan, mari di menata-menata nak menipukan kita, nak merosakkan kita di akhir hayat kita. Ya mari waktu tu
dekat-dekat kita nak mati, dekat-dekat kita nak wafat ni, dekat kita nak meninggal dunia ni, waktu itu dahaga sangat, lapar sangat, serta waktu kita duduk dalam sakit, dalam uzur, dalam kita teruk. Waktu tu bila waktu kita duduk dalam teruk, dalam uzur ni, dalam sakit ni, lapar ni, menyebabkan ikut orang mari waktu tu, mari di iblis, mari di syaitan, anakku, mari atas rupa maut. Kerana syaitan tak mari atas rupa tu, tak mari atas rupa iblis dia tu, dia mari atas rupa orang hak kita kenal, orang hak kita kasih, orang hak kita harap hati, orang hak kita percaya. Siapa dia? Mak kita. Mari atas rupa mak kita, sutai-sutai kalau dah. Lagu mana weh sutai-sutai? Mari atas rupa mak kita, biasa wahai pakai baju mana, baju tu lah dia pakai mari. Dengar suara, dengar muka, dengar baju beg mana. Kalau baju ya wahai pakai baju corang. Kalau ya mak kita wahai pakai baju telur lawa yang mari. Hawe, kalau dia panggil nama kita, dia panggil apa kita? Mak kita, mi kita, ma kita, waktu yang kita hidup dunia, dia panggil nama ke mana kita? Dia panggil nama ke apa kita? Adik ke, hawe ke, nama kita ke, dia akan panggil gitu. Iblis kata nak merosakkan pegangnya kita. Awe, adik, dia panggil nama kita, ni mek ni ma mati 20 tahun dah, ingat ke hari tu? Kalulah adik nak selamat, adik nak berita hilang takik ni, duk sakit ni, masa duk sakit ni, duk mabuk nak mati ni, duk lapar lagi, dahaga lagi. Kalau nak selamat, nak hilang sakit, nak hilang dahaga ni, kita saya mata jangan matilah atas agama Islam tu, jangan mati dengan jadi umat Muhammad tu, kena mati atas agama Tok Cha. Duk bawa pagi-pagi tu hak tu, ataupun mati atas agama Kristian, hak main kangkeng tu, ataupun mati atas agama Jiu, hak pakai piah lu tu, hak duk hatuk kepala di dinding dung hak tu. Pas kita email tak kuat mana, dosa banyak, pahala tak ada. Mana ke apa weh? Tak ada pengkungkang panggil, tak ada pum kungkang. Semacam mana duk cik vaksin kalau ni, lalu duk cik vaksin nak buat apa tu, nak kungkang. Nyakit tak ada lagi, nyakit duk kena kat orang lain, tapi bimbang takut kena kita, cik dulu vaksin. Begitulah juga waktu mana kita dekat-dekat nak mati, ada perkara nak merosakkan iman kita, ada benda-benda nak merosakkan akidah kita. Apa dia? Iblis, syaitan. Dia mari atas rupa orang kita kasih, nak mari tipu kata kita tak boleh mati atas agama Islam. Allah ni bukan Tuhan, hak sebenar Tuhan Isa. Isa hak Tuhan tu, hak Tuhan sebenar Maria isteri dia, nak merosakkan kita. Kalulah akidah kita tak kejak, pegangnya kita tak kemas, lucu waktu tu lucu. Gitu. Boleh gitu, ada apa-apa? Muka ada bawa air lah kelas ni. Kalau lah adik pergi gini, mi nak win ni, air ni, nak suap. Kan duduk lapar tu. Hak ni tu go, hak tak nak kemas mana, bak akidah ngaji hari tu, tak ngaji lah mana. Orang mari ngajar sijik di rumah bala dia, ya tak pergi. Bunyi speaker orang duk ngajar. Bunyi apa-apa duk baca apa ya bunyi, tapi bunyi gitulah. Tak cengok-cengok, tak gigi, tak cingah-cingah, tak ada biasa dengar pun bak pegang ni. Orang duk ngajar sifat 20 rujuk kidang untuk nak kemas pegang ni. Untuk nak pergi kejap etika, jamin kita nak mati, iblis nak rosak tu. Tak pergi. Ni. Malam ni orang duk ngajar, orang duk royak, walaupun kata orang nak pergi sijik tak boleh lah ni, sijik COVID. Atau orang ngajar dalam Facebook, dia tengok sekaligus, ngajar sok mau piah, tak apalah. Hari ni kita tak ambil peduli, hari ni kita tak ambil berat dalam bab ngaji. Ingat, satu hari kita akan menghadapi dengan perkara yang susah sekali dalam hidup kita. Lebih lagi waktu kita nak tanggal roh, waktu tu susah sekali. Akan macam-macam uji atas kita. Lebih lagi tipu daya syaitan yang nak merosakkan pegangnya akidah kita. Bila kita pergi, betul, pakai turut mak situlah. Mak kata mati atas agama tak ca lah, turut mak situ, mati gak situ tu gak. Na'udzubillahi min zalik. Tak temu syurga sepak bilo, kekal dalam neraka, patak neraka selama-lama. Allah. Hidup jadi orang Islam satu, berhutang dah Allah Ta'ala beri jadi anak orang berimeh, berhutang 2 kali. Tiba-tiba waktu mana dia hidup di dunia, dia tak menikmati dengan iman dan Islam yang ada pada dia. Waktu nak mati, Allah tanggal roh, tanggalkan roh dia tubik daripada jasad, beserta tanggal iman juga.
Baik turun ni jaga. Doa saat ni hak kita buh dah tu deh. Di bawah tu kita pakmud, Allahumma khtim lana, baca betul, jangan tukar taki. Allahumma khtim lana bi husni, hak mula-mula. Bukan bi su'i, bi husnil. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Saudara mara kita hak mana ingat dah, amalkanlah. Hak mana tak ingat lagi, suruh orang tulis di komen, tulis bubuh dalam buk tiap-tiap kali lepas pada kita semaya, baca paling kurang 3 kali. Lepas ada maya baca 3 kali. Bawa surat tu, bawa surat kecil duduk di tubuh badan kita, lepas ada maya kit surat tu 5 hari ingat. Kalau orang cepat kit 3 hari ingat. Nak oleh sehari ya baca, bawa sudah maya baca 5 waktu kita baca, ingat dah. Lepas ada tu tak kena bawa lah surat. Ni salah satu di antara kita nak jagakan diri kita, nak jaga email kita waktu mana kita menghadapi dengan sakaratul maut, mabuk dan sakit pedih dekat nak mati ni, bimbang takut tangga email waktu nu. Ini salah satu di antaranya doa kita dengan Allah waktu kita sihat ni lah. Ni duk harap kau orang tak apalah, anak ada 3-4 orang dekat aku nak mati gigi anak aku lah, doa. Walau kita hak jadi mak ni tak biasa doa kepada mak kita hak meninggal, tak biasa doa kepada ayah kita nak hak duk meninggal, hak telah meninggal dah nu. Gigi kita mati tak ke anak kita nak doa, kita moga kita tak biasa buat. Kita dulu kena contoh diri kita, untuk kita, untuk ibu ayah kita hak telah meninggal dah, kita berdoa supaya Allah Ta'ala selamatkan ibu kita, ayah kita, ibu kita hak duduk lah kubur. Sikit lagi waktu kita meninggal, waktu kita mati, anak kita pula lah doa kita, anak kita pula menyelamatkan kita ni. Lalu ni waktu mana kita hidup lagi, sehat lagi, ada masa luar lagi ni, amalah. Ini salah satu di antaranya doa-doa supaya Allah Ta'ala jaga ruh kita, jaga diri kita daripada dekat nak mati tu, mati yang tak baik, mati yang tak comel. Lepas tu kita nak satu doa lagi, boleh doa apa baik? Doa supaya kita mati dalam kalimah la ilaha illallah. Boleh. Lagu mana doa lupa dia? Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah, ataupun Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah. Tu dalam komen kita buat tu. Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya, akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah. Amalah tiap-tiap kali kita maya hak tu, hak kita ambil hak hujung sudah, hak sebenarnya ada lagi awal pada tu. Allahumma ja'alnal arifina billah, Allahumma ja'alnal mu'minin, Allahumma barik ilmana, Allahumma zidna uluman nafi'ah, Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah. Molek tu amalah, mana-mana hak dia ingat dah amalah. Inilah perkara nak menyelamatkan kita waktu mana kita menghadapi dengan sakaratul maut deh. Jagalah diri kita masing-masing, kita kena temu belaka ni, kena temu belaka. Kekasih Allah balas mana Rasulullah lagi pun kenyuk dahi-dahi. Ambil air celup dalam makuk, sapu muka boleh, kerana pedih tu. Sakit, pedih sakit. Waktu mana tarik Rasulullah. Allah seolah kata sebut nama Tuhan lah. Allah nak kali tarik. Pas kita tak tahulah. Ni waktu ni. Kita baca sikit keterangan hadis. Lama mana dah ni weh? Allah sejam lebih dah ni. Jadi panjang lah ni. Kalau tak baca keterangannya boleh ke tak ni? Kita cuk sekarang ni, baca sikit keterangan, baca sikit keterangan hadis supaya kita boleh, orang panggil boleh peluah lagi makna hadis tadi, arti baru tadi tu. Arti hadis ni nak beri keterangan. Keterangan makna nak mensyarahkan hadis ni lagi. Keterangan cuba kita bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta penghulu segala rasul, terpaksa meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi sakaratul maut. Saudara Rasulullah, kekasih Allah, makhluk yang paling hebat Rasulullah ni, khairul anbiya wal mursalin. Kehebatan dia tu lebih pada nabi-nabi lain, lebih pada rasul-rasul lain.
minta tolong kepada Allah dalam menghadapi sakaratul maut. Maka betapa pula kita yang hanya salah seorang di antara umatnya yang dhaif, lagi banyak membuat dosa dan kesalahan, banyak dosa, banyak kesalahan, baik terhadap Allah Subhanahu wa taala banyaknya dosa kita, ataupun terhadap manusia dosa kita. Pagi petang siang malam dengar Tuhan pun dosa, dengan manusia pun salah, bersilapnya kita ni. Malam doa ayat malam kita ngaji hadis malam tentang dengan salah silap kita dengan manusia, salah silap kita dengan orang, belum pada nak nimbang habis kena bayar dulu pahala. Nah, ni nak royak salahnya kita banyak dengan Allah, dengan manusia, salahnya kita ni. Kalau ada sedikit, katanya tuan pengarah, kalau ada sedikit luka di badan, kalaulah ada di tubuh badan kita ni luka sikit, katanya balik mutu patutnya ada lah sikit luka. Sudah terlalu sakit kita menanggungnya, sikit ya luka tapi sakit dah, Allah sakitlah tepik, panggil mak, panggil teruk, balik mutu. Sakitnya. Orang nak cabut gigi, cabut gigi pasal mana? Sakit oi. Bukan cabut lagi roh tu, cabut gigi. Waktu mana gigi kita dok sakit tu nyuk pasal mana? Nak atas kepala ni. Duk tidur bangun cengok. Kita biasa kita boleh hoyak. Tidur malam ni pukul 2 ke 3 biar tu lali dah tidur tak apa dah. Nyuk sakit gigi cengok bangun pang. Allah sakit. Walah tu gigi baru bukan roh, bukan nak tanggal roh di tubuh, gigi sakit. Gitu lalu kita sakit dah. Pekuk muka lah, katuk lah, buh dengan air batu lah, nak pergi kebah. Sakit gigi deh. Nulu balik mutu necuh sikit-sikit ni, kena air panas. Luka kaki, luka tangan. Sakit dah. Tu sikit ya tu. Sikit ya. Kena di tubuh badan kita tu. Terlalu sakit dah. Kita nak menanggungnya. Enggak sampai menahun-nahun. Maka bagaimana pula pedihnya ketika nyawa hendak diceraikan daripada badan. Allah, tu tak tahulah. Ni kita boleh rasa dah sakit masing-masing. Merasa balik mutu besok. Aku mana? Padai. Besok dah masuk Jawi. Masuk Jawi. Lah mana? Masuk web baru tu. Kau masuk web baru, masuk Jawi mula masa mana? Aduhlah. Sekerat hari. Sekerat hari nak boleh tubik baru. Orang masuk Jawi. Orang Tina wanak tu lagu mana? Panggil mau, panggil tau. Masa duk nak mengemak tu. Kau siapa supah tu lelaki mau pandai-pandai anak-anak. Aduh. Wah ketutu sakit nak royak dak, sakit. Bukan mati lagi tu. Sikit je baru tu. Kalau nak banding dengan waktu mana Allah tarik roh, malaikat tarik roh tubik daripada jasad kita, panggil tak dengar, sakit berat dah tu lagi. Setara dulu sakit kita kena air panas tu pun habis cakap dah deh. Ni fikir. Ni dah lah mana kata tuan pengarah, bila mana nyawa kita nak tercerai, nak diceraikan daripada badan. Oleh kerana itu marilah kita membuat bekal yang banyak. Oleh apa? Oleh kerana begitu sakitnya, begitu pedihnya, begitu dahsyatnya waktu mana kita nak mati tu, marilah kita buat bekal yang amalan yang banyak dengan berdoa saat ni lah. Doa ni kita berilah tu. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ataupun doa paling akhir kali, Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah. Ya Allah, matikanlah aku, nafas aku dengan kalimah la ilaha illallah, supaya masuk kita dalam hadis Nabi kata man akhiru kalamihi bi qawli la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa dia yang nafas dia, akhir kalimah dia dengan kalimah la ilaha illallah, Allah masuk syurga orang ni. Peluang ada untuk masuk syurga. Peluang ada. Amat. Sikit lagi kita baca. Marilah kita banyak bekal amalan, berdoa, kita semaya, baca Quran, zikir, sedekah, apa peluang yang kita boleh buat jadi sebagaimana pahala amalan bekal kama dia pada mati, buatlah. Peluang untuk kita. Kita ada duit, sedekah. Kita tak ada duit, ustaz kita tak ada banyak duit, padai-padai makan ya. Bebeh lon ni, bebeh karel lon ni lah payah kerja sangat, tak ada duit berzikir. Kerana ada sahabat Nabi waktu satu waktu dulu, dia pergi ngadu kepada Nabi. Pergi mengayuh, ya Rasulullah, kami cemburu ya Rasulullah.
Tengok orang kaya-kaya, tengok orang harta banyak, jamai kamu minta derma, jamai kamu minta khairat, mereka itu boleh keluar harta pada jalan Allah. Kami tak ada ya Rasulullah harta, kami tak ada banyak duit untuk nak beri pada jalan Allah. Rasulullah kata kamu berzikir banyak-banyak. Berzikir ni adalah salah satu di antara kamu keluar pala dia macam mana kamu keluar duit, keluar harta pada jalan Allah dah. Berzikir. Sahabat tu berzikir. Gitulah. Mana-mana saudara kita duduk dengar malam ni, kita nak sedekah tak ada banyak modal ni. Pada-pada makan yo lo ni kerja tak ada. Banyak berzikir. Zikir banyak dalam hidup kita hari-hari. Paling-paling kurang tak ada kita ada dah 500 sehari. Tiap-tiap kali lepas ada maya 100, lepas ada maya 100. Tak ada, paling kurang, paling tak ada 50 sehari. Tak ada dah tu. Lepas ada maya 10 kali. Nak waktu 5 waktu boleh lah 50 kali dah. Tak apa dah tu. Makna ada juga dalam hidup kita hari 24 jam ni kita amalan zikir. Itu bekalan kita. Bekal kita dah tu. Hak hak kita duk cari pagi petang tu hak kita duk buat kebun tu bertahun-tahun tak bawa pergi. Tebah hutan tua lah, tebah hutan tua nya merong. Tebah gitu gini, kita ni mampu pula anak getah gi solat. Mana bahlah nak boleh buka getah paling tak ada 7 tahun 8 tahun. Kita carinya. Siapa pergi tinggal juga. Jatuh ke anak cucu lah pula. Kalau jatuh anak cucu kita baik, jaga baik, beri agama kepada anak ingat gak kita. Ingat juga dah, bagi orang lah baca kulhu mulai hati ayat itik serati, ingat hadiah kepada ayah, hadiah kepada mak kita, hadiah kepada tok kita. Hanya ingat juga kalau anak tak ada agama bukan makna kafir, tak ada agama makna tak ada ilmu agama untuk nak amal. Mana kita pandai beri makan, beri minum, tak ajar agama untuk anak kita. Kik lagi harta kita jatuh dalam milik dia, kau duk bagi sama dia tu. Boleh bucu nung aku boleh bucu nak molek nak boleh bucu tu bucu ni siapa masa mata tak tegar gi mari pecah belah anak beranak dengan sebab bagi hak kita duk usaha pagi petang siang malam gitu dak weh. Gitulah tazkirah dalam hidup kita tu dah. Tu yo hakikat sebenar kita duk cari pagi petang siang malam dah. Bukan suruh cari oyak sini, carilah. Cuma ingat satu hari kita kena tinggal benda tu dan bubuhlah jiwa-jiwa anak kita dengan agama. Bubuh tanah roh agama dalam diri dia. Moga-moga kita mati meninggal gigi ya tak terlupa kita. Ya guna bagi hak kita tinggal tu kepada manfaat untuk kita dan untuk dia. Tu. Ini oyak kelebihan agama. Ajarlah agama pada anak. Kita tak anda ajar hatta dia. Pergi tempat-tempat orang boleh dia kenal agama Allah. Lalu tu dia kata banyak kalau kita bekal bagilah kita buat bekal banyak, buat persiapan yang lengkap untuk menghadapi sakaratul maut yang amat pedih itu. Kita hendaklah sentiasa berdoa, kata tuan pengarah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikurnia husnul khatimah. Doa tadi kita ayat tadi, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Itu doa dia hingga akhir. Doa banyak-banyak agar Allah Ta'ala kurniakan husnul khatimah, iaitu mati dalam keadaan berimeh, mati imeh tetap, imeh tak tangga ada, mati bersama dengan imeh, mati dalam keadaan kita ni salih, baik, tidak fasik dah. Mati dalam soleh ke mana mati soleh? Mati tengah duk baca Quran. Duk baca Quran, abang tak ada dah. Quran duk buka lagi, ya ada saksi di akhirat sana tu. Allah, kerana Nabi sebut satu hadis lain, Nabi kata al-mar'u bu'isa ala ma mata alaih. Seseorang itu yang akan bakit di mahsyar sana atas rupa dia mati. Dia mati tengah-tengah duk baca Quran, bakit dengan Quran itulah. Dengan gahar-gahar. Mati tengah duk berzikir kepada Allah dengan wah sebah kata bakit di akhirat. Mati tengah duk berselawat, bawa dengan surat selawat ni, mati bakit di akhirat dengan surat-surat selawat. Orang hak biasanya jadi Tok Bilal. Tok Bilal kerja apa weh? Kerja Tok Bilal. Bakit di akhirat dengan speaker-speaker. Keistimewaan bagi orang yang hidup di atas agama Allah, Allah Ta'ala akan bakit istimewa. Orang mati di atas jadah, bakit dengan jadah-jadah, tengah duk sujud kepada Allah. Hati tengah duk sujud, tengah duk semayah, bakit tengah duk semayah, bakit tengah duk taat kepada Allah. Itu hak baik kita sebut. Sebaliknya, kalau mati atas rupa jahat, atas rupa fasik, tengah duk deraka kepada Allah, bakit tengah duk deraka itulah. Mati tengah duk main daun judi ni,
pang duk berjudi, mung 200 ku 400 duk berjudi. Nah, bakit dengan daun-daun judi itulah akhirat sana. Mati muak tino bakit dengan zina dia itulah, penzina dia itulah. Mati tengah duk rebuh daun ketung dengan puyuk-puyuk daun ketung yak selerak daripada mahsyar tu. La haula wala quwata illa billah. Jaga weh pemuda-pemuda ada dak duk dengar malam ni weh. Wahai pemuda wairung, sekiranya kalau dalam lebih kurang 400 lebih ni, dekat-dekat 500 orang ni, cuba cuk akik tangan gak apa orang pemuda bersama dengan kita malam ni weh. Pemuda weh, wairung weh, ada ke tak bersama dengan kita lebih kurang 400 dekat-dekat 500 orang malam ni? Ada ke tak? Cuba cuk akik tangan, nak cek sikit. Cek sikit mana ni, ada tak bersama dengan kita ni? Jaga-jaga weh, orang pemuda kita jagalah, minta selamatlah kita daripada fitnah akhir zaman dan dia meruk tubuh kita sebenarnya ni. Kabar weh orang pemuda, orang di tengah tubuh kita we punah akal fikiran kita, we mabuk pening, we kita tak kenal agama, we kita jauh daripada agama, we kita tak kenal dengan agama, we kita tak berasa minat dengan agama. Ha itu dia mau bubuh benda ni, tubuh kita, tubuh we punah akal, tubuh we punah pala otak, we tak pandang mikir dah ngabak akhirat. Mati kita mati atas rupa tu Allah bakit akhirat gigi tu, bakit atas rupa kita matilah. Nah, jaga-jagalah, jaga weh samalah pemudi pun supaya weh orang kata tina weh budak-budak muda hak tina pun weh supaya weh jangan galak sangat. Lo ni banyak, lo ni pasal galak lo ni nyap berdecok lah weh, duk berdecok. Ingatlah kita biasa dengar tak kata Ustaz Abdul Samad, sedekah jariah, pahala jariah, ada juga dosa jariah. Bisa dengar dosa jariah, pahala jariah makna apa? Kita buat satu je tapi pahala tu berjalan semua. Contoh kita sedekah pada untuk buat masjid, kita sedekah jadi qolah dan mau guna buat ambil air semaya, kita mati meninggal qolah tu dah ada pahala duk berjalan masuk dalam kubur kita. Begitulah juga orang panggil dosa jariah. Dosa jariah lagu mana? Dosa jariah walaupun mati dosa tu duk berjalan masuk dalam kubur kita. Lagu mana rupa dosa jariah weh? Contoh ini salah satu contoh, bukan makna hak ni saja, salah satu contoh. Wanita ni ia tak tudung, buka kelubung, ia pukul gambar, ia bubuh dalam Facebook untuk laki-laki lain tengok, laki-laki ajnabi. Semua orang boleh tengok, dosa dengan sebab dia. Maka walaupun ia mati dah, dosa tu tetap berjalan. Ini panggil dosa jariah. Itu gambar yang baru tu. Apa tah berdacok dalam TikTok pula. Macam-macam lah ni duk berdacok macam-macam. Allah, jaga-jagalah kita sendiri, kita jaga, jangan sekadar jaga kita, jaga anak-beranak kita kalau kita orang lapis mak, jaga adik kita kalau kita lapis kakak, royak kat adik kita, tak boleh buat gitu dek, tak baik. Kita orang Islam tak boleh main duk berdacok gitu biar orang lain tengok, tak baik. Apa ni nampak murah berdoa murah dia. Kalau gambar dia tak kerubung, gambar dia pakai baju ketat-ketat duk puh dalam Facebook, tolong tegur dia. Allah, kalau dia mati tu orang duk tengok sebanyak mana, sebanyak itulah dosa boleh dia. Bukan sekadar dosa dak, bahkan dosa tu berlari-lari, hari-hari duk dosa tiap minit, tiap saat, sebanyak mana, selama mana dia duk tengok dosa dia dedah aurat, dosa dia bubuh gambar ataupun dia duk berdacok hak tak baik-baik dalam Facebook, sebanyak itulah dosa duk berjalan, dosa duk berlari, duk menambah dalam surat teh amalan dia. Jagalah, jaga royaklah kepada adik-adik kita dan anak beranak kita lah. Kalau kita lapis mak, lapis ayah deh, royak pakak akak tegur ya, gapo-gapo di semua kita pakak. Kalau mancik ustaz sore duk mengajar apa mana nak ada apa ubah ya kena kita amal lah, kelik amal di rumah masing-masing. Sampai tu tiap-tiap kali berlaku dalam 3 wilayah ni, dalam 3 wilayah kita, tak kira berlaku gapo, berlaku orang tino berdacok, orang tino tak takut kepada Allah, ataupun berlaku berzina, orang tino waktu beranak, semua orang mari pau kepada babo. Waktu babo duk mengajar biasa, mana tak ada perubahan. Ke di 3 wilayah orang panggil Serami Mekah, okey kan? Oh, dia mau buat menganying lah ni, menganying dengan Serami Mekah lah ni. Apa saja hak berlaku dalam 3 wilayah hak tak baik-baik, dia mau pungpau mari kat ketuk guru, mari kat ustaz, mari kat babo, mari kat demo ni. Babo buat bernama tak nasihat, walah babo ni kering dah tekak ni. Hak lain lah, ambo ni kodah-kodah. Hak babo lain habis cakap dah, duk ngajar, duk ceramah.
Kita yang tak saya dengar. Bila berlaku gapo barang tak baik dalam masyarakat, gain naik tahap bawah. Apa duk ngajar macam mana? Duk gapo? Kau mana boleh gelar serami Mekah kau mana umat-umat duk jadi gini. Walah duk di amale ibu bapa masing-masing. Ada setengah tak dengar lah sebab bila nak dapat perubah hak dengar dah pun tak tegar mendegar ke mari, tak pesel ke mari. Mana perubah betul nah. Ni saya antara atas pakak akak pesel. Ni hak kita dengar deh. Pakak oleh pesel-pesel kat anak beranak kita, kat adik kakak kita, sahabat handai kita, mana-mana kita tegur lah, pandai kita tegur. Cara menegur ada pula, jangan dapat orang ramai. Walaupun dia buat tak betul, dia buat tak kena, cara kita tegur kena bela juga dia. Main tegur dapat orang ramai, malu muka dia pula. Heret dia mari seorang sama seorang. Kalulah tepat hang molek. Contoh dalam Facebook ni public. Bila dia post satu post buka aurat, satu post ni berdacok dalam TikTok, dedah pula dah pakai baju ketat-ketat. Jangan kita pergi bawah komen dia tu. Wah, bahasa bodoh kita kata. Mung ni tak reti mung ni ana ni buka aurat ni tak tahu ke berdosa. Jangan buat begitu, tak tahu. Tak kena buat begitu. Jangan buat begitu. Itu bukan cara tegur tu. Itu orang panggil cara memalukan. Bukan cara tegur lagu tu. Cara tegur lagu mana? Kita pergi di dia buat khakwam dia tu. Di kakuam plup dia naik. Kita pim dalam kakuam suan tua kita dengan dia. Adik ni abang nak nasihat ke adik ni. Adik pakai baju ketat, adik tak kelubung bubuh gambar dalam Facebook, tak leh dek haram. Tak baik berdosa. Seorang ya rambut hak dek wi orang lelaki tengok, sejuta azab di akhirat sana. Ini orang panggil nasihat. Kalau kita pergi komen di bawah gambar dia, itu bukan nasihat. Itu apa? Itu memalukan muka orang. Beza sikit. Ni ramai pak-pak kita ni bila ada berlaku gapo-gapo, pemuda kita, tino kita, wanita kita atau pemudi kita berdacok gapo, komen ni darat pakak kapal huduh pakak apa kawan nu hak tak ada lah mana ratik dah. Hak dalam bab agama tak kemah mati dah. Dia peracang kelik, dia peracuk kelik. Aku malah cara dah agama. Siap. Kita nak tegur dengan secara molek, tapi tak kena cara, tak kena tepat, menyebab dia jauh daripada agama. Habis tu kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, orang yang nasihat aku seorang sama seorang, ini adalah ad-dinun nasihah. Ini adalah teguran yang baik. Ini orang kasih kepadaku. Orang mana yang tegurku di khalayak ramai, makna tegurku dapat orang ramai, ini bukan nasihat, ini memalukan aku. Gitulah nak nampak rupa deh. Jaga-jaga dia deh. Allah banyak dah weh. Lalu tu sikit dah ni, ada 2 baris dah nak habis dah. Semoga Allah Ta'ala kita senantiasa berdoa memohon kepada Allah agar kita dikurniakan husnul khatimah, iaitu mati dalam keadaan iman dan dapat menuturkan kalimah la ilaha illallah. Tu kita nak. Kenapa? Kerana kita dah amal. Kata tok guru kita, kalau kita nak mati dalam kalimah la ilaha illallah, banyak kita sebut dalam hari-hari kita dengan kalimah la ilaha illallah. Insya-Allah waktu dekat kita nak mati, Allah mudah kita sebut kalimah tu. Allah Ta'ala tolong pada kita, mudah kita sebut kalimah la ilaha illallah. Kenapa? Kerana kita duk lazim, duk sebut sok mudah. Dekat nak mati tu hari mudah kepada kita untuk sebut kalimah ni deh. Di akhir hayat kita menuturkan kalimah la ilaha illallah di akhir hayat, dan kita bernilang dengan Allah Subhanahu wa taala daripada mati dalam keadaan suul khatimah, wala takhtim alaina bisuil khatimah. Ya Allah, jangan memantikanlah kami semua ni, penutung-penutung, adik kakak kita, saudara mara kita yang berada di mana saja. Ya Allah, selamatkanlah mati kami daripada su'ul khatimah. Janganlah Allah mati kami semua ni dalam jahat kesudahan, mati dalam keadaan berlomo dengan dosa, berlomo dengan kesalahan, kesilapan deraka kepada Allah. Ya Allah, aku tak mahu ya Allah, kerana aku tak tanggung dosa, tak tanggung neraka-neraka-Mu di akhirat. Azab-azab neraka di akhirat kita tak kuasa nak tanggung. Ibu ayah weh, saudara-saudari weh, penutung-penutung weh, tak kuasa kita nak tanggung. Lalu tu malam ni habislah hadis kita baca ni. Hadis yang ke-6 atas rupa tajuk bagaimana kita akan menghadapi dengan sakaratul maut satu hari deh. Jadi malam ni lebih kurang banyak ni. Allah dekat dengan 1.5 dah deh. 1.5 lebih dah ni.
Lalu tu kita baca sikit komen-komen saudara kita yang berada di mana-mana saja ni, serata-rata tempat ni, daripada Indonesia, daripada Malaysia, rata-rata tempat ni. Memohon maaf lah banyak-banyak saudara kita yang beri salam dan hamba tak nak sebut nama sini deh. Apakah hamba jawab salam dengan secara umum, Waalaikumsalam warahmatullahi ridwanuhu wa maghfirah. Selamat salam sejahtera atas kami, atas kamu semua yang mana bersama dengan kami malam ni, dengan hamba malam ni dalam kuliah Kitab Jawi, untuk kita ngajikan hadis-hadis Rasulullah supaya boleh membaikkan hati kita daripada dulu kerahnya hati, daripada dulu jauh dari Allah, tak ingat ke akhirat, tak ingat ke mati. InsyaAllah dengan kita dengarkan hadis-hadis Nabi, melembutkan hati kita, menghidupkan hati kita, ingat kepada Allah, ingat kepada akhirat, takut kepada dosa, gemar kepada pahala. Syukur apa ni weh? Syukran kasira ya Baba Ismail, dapat doa alhamdulillah boleh. Apa ni weh? Sama-sama yang bersama dengan kita ni, sama-sama. Memohon maaf lah banyak-banyak saudara kita yang komen dalam ni. Hamba tak ada nak baca komen kerana banyak dah, lepas tu nak ulang klik tak boleh. Ya komen pak tu ya pergi naik-naik dah. Nak ulang klik tak boleh. Ada setengah-setengah ya boleh baca deh. Setengah-setengah ya boleh baca. Alhamdulillah, terima kasih Tok Ayah. Tak apalah, Tok Ayah lah, Abang Azizang ni. Abang Azizang dia Tok Ayah lah. Sama-sama yang berempat, yang mana bersama dengan kita malam ni ayah kita di negara tu. Sama juga malam ni ayah kita. Alhamdulillah, capang ayah main. Alhamdulillah, sama-sama lah, sama doa kita katik deh. Mana hak dengar malam ni, doa kat hamba katik supaya sihat tubuh badan, murah rezeki, supaya Allah Taala panjang lagi usia, supaya kita boleh ambil mengajar begini ni, boleh bersama begini. Kerana dalam keadaan e-learning nak kuliah tak boleh ni, di masjid, di balasah, di rumah orang kita buat anak-anak malam tak boleh mula lagi. Jadi duk buat rumah gini. Salam Baba cak Malaysia, Tai Sen Tian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Amin. Lalu tu amba akhirilah malam ni dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna al-'arifina billah, Allahumma ja'alna al-mu'minin, Allahumma barik ilmana, Allahumma zidna 'uluman nafi'ah, Allahumma ja'al akhir kalamna la ilaha illallah, Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah ولا تختم علينا بسوء الخاتمة يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. سبحانك اللهم وبحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.